Baiklah, sudah kembali kita bersama lagi dan seperti yang telah pun kami nyatakan sebentar tadi, sekarang kita bersama dalam segmen wawancara kita pembangunan masyarakat dengan membawakan tajuknya Hari Kanak-Kanak Sedunia 2023 bersama dengan narasumber kita pada pagi ini, iaitu Alhamdulillah kita bersama dengan Puan Nur Arifah Rina binti Haji Rosli, merupakan pegawai kerja sosial yang bersama kita di studio Rampai Pagi pada pagi ini. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum, Puan. Salam. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah sihat. Apa khabar kita? Alhamdulillah kita berdua sihat. Dan Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana kesudian Puan bersama kami pada pagi ini memperkatakan mengenai dengan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2023. Baik, Puan, dewasa ini kita ni sering memperkatakan mengenai dengan kebajikan ataupun apa-apa sahaja yang lebih menjerumus kepada kanak-kanak ya. Dan sebentar tadi pun kami bawakan mengenai dengan kedaya tahanan. Betul, untuk anak-anak ya. Ya, kanak-kanak dan juga remaja. Ya. Jadi sebagai mukadimahnya ingin disampaikan sebagai untuk informasi kita ni pada pagi ini mungkin ada lagi penjelasan mengenai dengan Hari Kanak-Kanak Sedunia ini, menambahkan sebagai informasi kita pada pagi ini. Silakan, Puan. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan juga para sahabatnya sekalian. Okey, pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak produksi Rampai Pagi dan juga penyampai kita ni pada pagi ini. Dan selamat pagi kepada semua para penonton yang berada di rumah dan juga di pejabat dan juga yang berada di studio masa ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, seperti yang dinyatakan tadi, pagi ini saya akan menyampaikan mengenai tajuk kita ni pada pagi ini, iaitu mengenai Hari Kanak-Kanak Sedunia. Okey, barangkali ada sesetengah daripada kita ni terutamanya kanak-kanak indah tahu indah tahu ataupun indah pasti yang sebenarnya kanak-kanak ini ada hari yang ditetapkan khusus untuk mereka. Jadi bukan sahaja ada hari ibu, hari bapa, hari kawan ke apakah, tapi ini pun ada juga hari kanak-kanak yang di mana sambutan ini khusus untuk meraihkan mereka tanpa mengira status, agama, budaya dan sebagainya. Okey, jadi ingin saya kongsikan pagi ini setiap tahun pada 20 November adalah merupakan hari di mana seluruh dunia akan mengadakan sambutan Hari Kanak-Kanak yang mana Brunei Darussalam pun tidak terkecuali ya. Jadi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM akan mengungkayahkan sambutan ini juga sebagai salah satu usaha berterusan ke arah komitmen negara kita ni. Nampak di sini Brunei ini memang komited setelah meratifikasikan convention mengenai hak kanak-kanak ataupun Convention on the Rights of the Child yang lebih dikenali sebagai CRC. Okey. Sini juga saya ingin juga mengongsikan sedikit sejarah awal mengenai sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia ni yang mana ianya mula diisytiharkan pada 1954 dan pada tahun 1989 pula adalah di mana United Nations ataupun yang lebih dikenali sebagai UN telah melahirkan satu convention yang sampai ini diguna pakai oleh negara-negara di bawah UN, iaitu CRC yang ditandatangani pada 20 November 1989. So dengan adanya CRC ini ianya menggambarkan idea bahawa kanak-kanak ini walaupun berumur dorang ni di bawah umur 18 tahun, mereka ni juga merupakan seseorang individu yang mempunyai hak mereka sendiri. So jadinya CRC ni juga berbentuk artikel-artikel iaitu yang mengandungi 54 artikel yang mana setiap satu artikel itu akan menerangkan apa dia hak-hak kanak-kanak. So dengan adanya perjanjian yang ditandatangani sebelum ini pada 20 November 1989, sebelum ini ia adalah
sebagai satu peringatan. Satu peringatan bahawa setiap kanak-kanak ini mempunyai hak asas yang harus dihormati dan harus dipelihara, bukan saja pada hari ini tetapi untuk di masa akan datang juga. Jadi setiap kali sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia ini diadakan, ianya akan memfokuskan kepada hak kanak-kanak. Dengan sambutan ini dapat meningkatkan lagi semangat kesatuan dan kesedaran mengenai hak kanak-kanak, kesejahteraan kanak-kanak, bukan sahaja di kalangan masyarakat tetapi keluarga dan juga kanak-kanak itu sendiri. Ya, Alhamdulillah. Jadi itu dia ya, sedikit penjelasan mengenai Hari Kanak-kanak Sedunia, yang mana sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia disambut pada setiap tahun tanggal 20 November ya, di seluruh dunia. Ini adalah termasuk negara Brunei Darussalam. Jadi mungkin Puan dapat mengkongsikan juga kepada penonton dan juga kita berkenaan dengan tema sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia bagi tahun ini. Okey, terima kasih atas soalannya. Sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia bagi tahun ini akan disambut pada hari Isnin, minggu depan 20 November 2023, yang mana negara Brunei Darussalam akan meraihkan sambutan tersebut dengan bertemakan penyertaan untuk setiap kanak-kanak, atau orang putihnya, Englishnya ialah Inclusion for Every Child. Jadinya tema ini digunakan oleh seluruh dunia, memandangkan ianya adalah tema yang sudah ditetapkan oleh United Nations. Jadi sebenarnya setiap tahun UN ini menyediakan tema tersendiri bagi memastikan sambutan yang diadakan di seluruh dunia ini adalah selaras, serentak. So dengan adanya tema yang sama, so di luar-luar negeri itu pun menggunakan tema yang samalah selaras. Jadinya tema pada tahun ini sambutan lebih memfokuskan ke arah penglibatan kanak-kanak yang bertujuan agar mereka ni sentiasa terlibat dalam apa jua perkara yang mereka inginkan, kerana dengan maksud inclusion ataupun lebih dikenali juga dengan penyertaan atau penglibatan telah membawa erti kata bahawa setiap kanak-kanak termasuk golongan orang kurang upaya dalam masyarakat tanpa mengira status kanak-kanak mempunyai hak yang sama. Oleh itu ibu bapa, penjaga, guru dan juga masyarakat memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan dan memberikan setiap kanak-kanak ini hak yang sama agar keinginan mereka itu tercapai. Jangan yang seorang ini dilebihkan, yang seorang ini dikurangkan. Itu tidak ada nantilah tidak selaraslah dengan tema pada tahun ini, iaitu inclusion. Jadinya baik, bagi sambutan ini juga di negara kita ni ianya akan memfokuskan kepada 3 hak kanak-kanak yang dipetik daripada artikel CRC yang sebelum ini saya terangkan, iaitu ada 54 artikel. So di sini kita ni akan memfokuskan kepada 3 sahaja artikel yang akan dikaitkan mengenai sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia. Yang saya akan terangkan iaitu artikel 6, iaitu adalah hak sedia ada untuk hidup dan memastikan kanak-kanak untuk berkembang dengan sihat. Jadinya kanak-kanak ini ada hak untuk dijaga diorang punya kesihatan, bukan saja dari fizikalnya tapi juga dengan mindanya, emosinya, serta untuk mereka ni berkembang di dalam persekitaran yang sihat. Yang mana ini juga membawa kepada artikel seterusnya, yang mana artikel nombor 19, iaitu hak untuk dilindungi daripada semua jenis keganasan. Jadinya sambutan ini juga memfokuskan kepada artikel 29, iaitu hak untuk mendapatkan pembelajaran atau pendidikan agar dapat memenuhi potensi diri mereka. So di sini saya dapat rumuskan bahawa terdapat 3 artikel ini. Yang pertama adalah hak kanak-kanak untuk mempunyai kesihatan yang sehat, hak mereka untuk dilindungi dan juga hak mereka untuk mendapat pendidikan. Jadinya dengan memfokuskan dan mencapai artikel-artikel ini melalui sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia, diharapkanlah akan dapat memberikan kanak-kanak itu tahu, faham, kenal akan hak-hak mereka yang mereka sepatutnya perlu tahu.
Baik, tadi telah pun dinyatakan oleh Puan ya, cukup jelas sekali, dan kita di negara Brunei Darussalam ini tidak terkecuali akan menyambut Hari Kanak-kanak Sedunia ini, dan kita pun telah pun dimaklumkan bersama di mana ianya akan diadakan serentak pada 20 November 2023 ini Puan ya. Correct, Bagi di negara kita dia pada hari Isnin, dan kita ingin mengetahui tempatnya pula. Mungkin dapat dijelaskan di mana tu agaknya. Okey. Bagi negara kita ni sendiri, tahun ini sebenarnya merupakan kali ke-17 Hari Kanak-kanak Sedunia diraikan. Okey, yang akan diungkayahkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, iaitu Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Pendidikan Swasta, Jabatan Pendidikan Khas, dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama, iaitu Jabatan Pengajian Islam, dalam sama-sama mengadakan sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia insya-Allah pada 20 November 2023, iaitu ini adalah nantilah aktiviti pertama kita kami, iaitu mengadakan doa kesyukuran dan doa selamat sempena sambutan tersebut serta doa kunut nazilah untuk rakyat Palestin secara serentak yang akan diadakan di sekolah-sekolah seluruh daerah di Brunei Darussalam. So dengan adanya acara tersebut, JAPIM ingin menjadikannya sebagai satu praktis dan insya-Allah ingin membuat doa kesyukuran tersebut dibuat setiap tahun agar pelajar-pelajar ini tahu bahawa setiap 20 November adalah merupakan Hari Kanak-kanak. So jadinya tujuan ini juga adalah untuk memohon doa juga agar kanak-kanak sentiasa diberkati, dilindungi dan dirahmati oleh Allah SWT, serta memohon doa untuk rakyat di Palestin, kerana kita ni sendiri pun tahu kan, kalau kanak-kanak yang berdoa selalunya makbul. Doa kanak-kanak ni makbul lah. So jadinya selain daripada itu juga sebagai perkongsian kepada semualah, antara matlamat kenapa sambutan ini diadakan adalah untuk mempromosikan perkembangan kanak-kanak secara inklusif, sama dengan tema lah dari segi fizikal, mental, kerohanian dan juga sosial termasuk budaya mereka. Seterusnya juga adalah untuk meraihkan hak kanak-kanak dengan secara langsung meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat untuk sentiasa melindungi anak-anak dan memelihara hak mereka bagi persediaan di masa hadapan kanak-kanak tersebut. Ya, Alhamdulillah. Jadi mungkin Puan boleh mengongsikan juga berkenaan dengan format sambutan yang akan bakal diadakan nanti, Puan. Okay, terima kasih. Okey, baik. Beberapa acara dan aktiviti telah pun dirancang dan telah disusun atur bagi sambutan ini yang mana ingin saya kongsikan di sini. Alhamdulillah, acara-acara tersebut itu insya-Allah akan dijalankan bukan sahaja oleh JAPIM tetapi dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan dan juga badan bukan kerajaan seperti Jabatan Sekolah-Sekolah, JPI, Jabatan Pendidikan Swasta, Pendidikan Khas, Majlis Belia Brunei MBB, dan juga Brunei Pediatric Society dan juga Majlis Kesejahteraan OKU. Jadi dengan kerjasama ini, saya sebagai wakil daripada JAPIM amatlah berbangga dengan kerjasama ini yang di mana saya di mana semangat kita ni itu bersama-sama ingin memeriahkan lagi sambutan Hari Kanak-kanak ini. Sebabnya menjaga kesejahteraan kanak-kanak ini sebenarnya tanggungjawab yang besar. Betul. Dan juga tanggungjawab untuk semualah di mana bermula daripada keluarga, selepas itu diikuti oleh masyarakat, institusi kerajaan dan bukan kerajaan dan secara senegara. Apanya orang putih itu, it takes a village to raise a child. So jadinya format seterusnya selain mengadakan doa kesyukuran pada 20 November akan diteruskan lagi dengan perutusan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri KKBS dan insya-Allah penyalaan lampu berwarna biru di Jambatan Raja Isteri Pengenalan Anak Hajah Saleha dan juga Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin
pada sebelah malam 20 November hingga 22 November. Warna biru ini adalah warna yang ditetapkan oleh UNICEF untuk sambutan Ania. Jadinya tambahan juga penyalaran lampu tersebut pada tahun ini akan disatukan lagi dengan warna lampu berwarna hijau, merah dan juga putih, yang mana warna tersebut adalah melambangkan keprihatinan dan solidariti masyarakat negara kita ni terhadap rakyat Palestin pada masa ini. So jadinya kalau kita akan melihat jambatan sekarang yang melampung, bolehlah kita nantilah bergambar ke apakah. Di sana bukan hanya satu warna tapi ada 4 warna. Digabungkanlah Hari Kanak-Kanak Sedunia dengan solidariti kita ni kepada rakyat Palestin yang ada pada masa inilah. Di kedua jambatan Di nanti kedua ya, jambatan. di negara kita ni Yes. ya. Okay. Baik. Ya. Dan Puan, tadi Puan ada menyatakan dan ada mungkin dapat dijelaskan sedikit mengenai dengan apa tu mengenai dengan acara kemuncak pula ya, beberapa aktiviti yang akan dijangkakan berlaku nanti secara rincinya. Okey, baik. Sebelum itu hari Jumaat pada 24 November juga adalah merupakan anatilah tuan untuk sembahyang Jumaat di mana khutbah tersebut akan menyampaikan mengenai Hari Kanak-Kanak Sedunia. So basically dalam khutbah itu mungkin adalah memfokuskan kepada kanak-kanak lah tuan. So jadinya bagi acara kemuncak pula ataupun acara pertama yang besar yang telah disambut merupakan forum bahas yang dikenali sebagai Forum Voices of Children. Jadinya forum tersebut akan melibatkan pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah yang berumur 18 tahun ke bawah, yang mana mereka ni akan membincangkan dan membahaskan mengenai 4 isu iaitu kesihatan, pendidikan, sosial dan juga persekitaran. So pada masa itu juga forum tersebut akan menyelitkan mengenai dengan tema pada tahun ini iaitu inclusion atau penyertaan. So dengan adanya forum tersebut ianya adalah untuk memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mereka ni bebas bersuara bagi menegakkan hak asasi mereka dan penyertaan mereka dalam menggalakkan masyarakat yang lebih inklusif dan saksama. So di sana sekarang diorang ini akan membincangkanlah apa pandangan-pandangan diorang mengenai dengan 4 isu tersebut. So di sana kan kita ni tahu yang kanak-kanak ni diorang ni they have creative ideas, creative minds. So mungkin di sana kita ni akan mendapat ilmu lah, ideas dari diorang ni, apa pandangan diorang dari sudut pandangan mereka itulah. So jadinya selain daripada forum, aktiviti-aktiviti seterusnya pula adalah kerjasama dengan Brunei Pediatric Society. Ini ada peluang sudah iklannya ni kalau kita akan melihat Diana itulah ada Brunei Pediatric Society punya Instagram, diorang ada sudah mengiklankan mengenai carnival tersebut yang akan diadakan pada 26 November 2023 di Jerudong Park Garden. So di sana nantilah boleh membuat pendaftaran apa. Aktiviti tersebut juga adalah untuk mengiktiraf diorang punya nilai-nilai kanak-kanak di dalam masyarakat, memberi tumpuan kepada kesejahteraan kanak-kanak dan menggalakkan kesedaran tentang hak dan juga keperluan kanak-kanak. So selepas acara tersebut akan ada juga acara sampingan iaitu di mana selain daripada itu adalah aktiviti penyerahan gift bags kepada kanak-kanak yang berada di kompleks rumah kebajikan yang akan diadakan bagi tujuan meraihkan untuk kanak-kanak ini secara inklusif. Dan seterusnya aktiviti yang terakhir adalah aktiviti Hari Bersama Kanak-Kanak OKU untuk menceriakan lagi kanak-kanak ini tersebut pada hari yang bermakna bagi mereka. Seperti yang saya katakan tadi kan, kalau kanak-kanak OKU ini pun jangan kita ni disisihkan kerana dengan temanya pada tahun ini inclusivity, memang semua mesti terlibat. Bukan disebabkan tema pada tahun ini, tapi kalau boleh tak anang sentiasa dia natulah jangan disisihkan natulah untuk sama-sama disertakan, sama-sama dilibatkan. Anggap mereka itu
samalah levelnya macam orang Betul. yang Kanak-kanak macam normal. yang okey. Betul. Aha, Baik, tadi alhamdulillah. dinyatakan Ya. sedikit tambahan Puan ya. Ada yang bertanyakan acara tersebut akan diadakan pada 20 November 2023 ya, pada hari Isnin. Tetapi yang dinyatakan oleh Puan tadi bagi solat fardu yang akan diadakan nanti, apakah pada petang 19 ataupun pada hari 20 November? Okey, doa kesyukuran Doa dan kesyukuran. doa kesyukuran dan doa selamat serta kunut tersebut Ya. akan diadakan secara serentak Pada 20. pada 20 November ya. waktu bersekolah. Memandangkan masa ni ada integrated sudah kan sekolah, so boleh sudah dibuat secara serentak di sebelah pagi lah tu kirakan untuk setiap sekolah yang ada di seluruh daerah lah. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung segmen wawancara kita dalam segmen pembangun masyarakat. Jadi sebagai kesimpulan, apakah hasrat ataupun harapan daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan mengadakan sambutan ini? Okey. Sebelum menutup penyampaian saya pada pagi ini, antara hasrat JAPIM dengan mengadakan sambutan ini adalah untuk memberikan kesedaran, awareness kepada semua lapisan masyarakat bahawa kanak-kanak ini adalah aset negara yang sangat penting, yang mana untuk menjamin masa depan yang terbaik bagi mereka. Ya. Ini adalah tanggungjawab bersama, memerlukan masyarakat secara menyeluruh. Tidak cukup untuk digalas oleh hanya ibu bapa sahaja. Betul. Sehubungan dengan itu, ingin saya kaitkan jugalah dengan sambutan Hari Kanak-kanak ini. Janganlah kita ni lupa juakan saudara kita ni yang berada di Gaza, Palestin, yang mana pada masa ni diorang berada dalam keadaan yang indah. Kita ni dapat gambarkan dan rasakan seperti apa yang diorang hadapi lah sejak 7 Oktober yang lalu. So dalam keadaan itu kita ni dapat melihat yang mana kesejahteraan kanak-kanak dan keselamatan kanak-kanak di sana telah terancam. Dan seperti yang kita ni tahu, kebanyakan mangsa adalah merupakan kanak-kanak, dan ianya adalah telah memberi impak yang besar terutamanya kepada kanak-kanak tersebut sehingga mereka kehilangan hak-hak mereka, iaitu untuk dilindungi dan hak mereka untuk mendapat akses mendapat pendidikan dan juga kesihatan yang sepatutnya mereka layaklah. Di sana juga kita ni perlu take into consideration juga di mana banyak kanak-kanak yang sudah menjadi yatim piatu, nada ibu bapa, banyak orang dah kenal nama diorang. So bukan sahaja untuk kanak-kanak di Brunei, tetapi juga untuk kanak-kanak yang telah mengalami penderitaan yang kita ni dah dapat rasakan lah. So jadinya dan akhir sekali itulah untuk sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia ni sama-samalah digalakkan juga untuk kita ni memakai baju berwarna biru pada 20 November ni. Kalau boleh selfie kah, post kah di Instagram, dan jangan lupa juga tag IG kami lah, familymatters.japim. Ya, alhamdulillah. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Arifarina binti Haji Rosli selaku pegawai kerja sosial. Jadi terima kasih sekali lagi kerana berkesudia untuk memberikan untuk acara sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia untuk tahun ini, tahun 2023. Dan kita harapkan mudah-mudahan acara akan bakal berlangsung berjalan dengan lancar. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.